Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar usahawan hartanah ataupun tim Avengers? Alright. So kita semangat dulu boleh? Sebelum saya nak start, so slot saya hari ini adalah nak berkongsi macam mana orang yang berniaga tapi dia nak beli rumah, kan? So nanti saya akan terangkan, saya akan bantu kongsikan apa yang saya tahu, insya-Allah. Sebesikit tentang orang yang berniaga tapi dia nak beli rumah. Okey. Pagi. Alright. Okey, first kali orang yang berniaga kebanyakan soalan-soalan bila kita buat iklan, bayangkan kita buat iklan secara rambang lah. So buat iklan, ada orang yang berniaga yang akan tanya kita, "Cik, macam mana saya nak beli rumah? Saya berniaga." So duit tu kadang-kadang dapat guna, ada lebihan baru nak buat simpan dekat bank lah. So macam mana saya nak beli rumah ni? Boleh bantu saya tak? So benda macam ni kalau kita tak tahu, apa yang jawapan yang dulu saya bagi tahu adalah maaf, rumah ni untuk kaki tangan kerajaan je. Dululah tapi bila kita dah tengok, dah tahu macam mana nak uruskan untuk apa, orang yang berniaga ni insya-Allah dia lebih senang sebenarnya. Tak adalah susah, yang penting kena lampirkan dokumen-dokumen tertentu. Alright. So okey. So kita pergi kepada apa dokumen sebenarnya yang perlu peniaga ataupun usahawan dekat luar sana yang berniaga, yang bekerja sendiri, apa dokumen yang diperlukan, yang perlu disediakan. Yang pertama adalah salinan IC dia. Salinan IC wajib lah nak mengatakan dia ni warga negara ke ataupun bukan warga negara ke, kan. So salinan IC yang pertama. Yang kedua, mestilah dia berdaftar SSM, Suruhanjaya Syarikat Malaysia lah. So kalau ikutkan dia ada dua, ada yang Sdn Bhd dan juga enterprise. Kalau enterprise, at least dia kena lampirkan sekali dengan borang E dan ada lampiran-lampiran dia. Alright, itu yang kedua. Yang ketiga adalah dia kena lampirkan juga penyata akaun dia. Penyata akaun ni contoh dia kena daftar juga, bukan hanya SSM tetapi kena daftar akaun syarikat. Akaun syarikat, dia kena ada current account dipanggil. Itu benda yang penting tu. So kita jangan guna saving account. Saya galakkan gunakan current account. Sebab apa current account ni, apa kelebihan kita pakai current account? Sebab kita boleh dapat penyata tu setiap bulan. And then bank lebih suka untuk menilai kewangan kita kalau yang berniaga dari segi current account. Okey, so yang ketiga, okey, yang current account tadi sekurang-kurangnya dia kena lampirkan at least 6 bulan yang terkini lah. Itu dia punya statement ataupun statement bank dia lah. Okey, untuk selama 6 bulan yang terkini. Okey, yang keempat, mestilah dia berdaftar dengan LHDN. Kalau boleh dia buat tafsiran cukai, bayar cukai ataupun dia declare cukai. Sebab apa? Sangat-sangat membantu untuk bank nak lepaskan pinjaman. So maknanya confident lah, dia ni berniaga dan dia bayar income tax dan sebagainya, genuine. So senang kalau kita nak mohon perumahan. Okey, yang kelima ni adalah sitos sikris. Wajib kena ada sitos sikris untuk siapa penama syarikat je lah. Contoh kalau nama saya, mesti kena atas sitos sikris tu atas nama saya. 5 dokumen. Yang pertama saya cakap tadi adalah IC, yang kedua adalah SSM berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia, yang ketiga mesti kena ada penyata akaun bank selama 6 bulan yang terkini, yang keempat kalau boleh dia daftar ataupun ada statement cukai yang dibayar, dia daftar dengan LHDN, dia buat tafsir cukai dan juga dia declare lah kalau dia bayar cukai, alhamdulillah. So dia punya receipt bayaran cukai tu kena lampirkan sekali. And then yang kelima, laporan sitos dan juga sikris. Okey. And then yang keenam, apa benda? Yang keenam ni jarang-jarang ada. Kalau ada, ini adalah satu advantage kepada pemohon tadi, ya. Contoh dia ada simpanan ASB simpanan, ataupun dia ada tabung haji ataupun ada fixed deposit, dia boleh tampilkan sekali simpanan dia tu untuk dapatkan orang kata apa, supporting dokumen lah, untuk melayakkan ataupun nak memudahkan untuk dia dapat pinjaman tu. Okey, itu adalah 6 dokumen yang perlu
seorang peniaga ataupun usahawan yang bekerja sendiri perlu ada dokumen tu. Alright. So bagaimana bank menilai kita punya pendapatan tu? Itu yang penting tu. Kita dah sediakan dokumen tadi, tapi kita tak tahu pula macam mana bank menilai kita punya pendapatan tu. Okey, bank akan kira keseluruhan jumlah duit yang duit keluar masuk. Sebab tu bila kita habis berniaga, tak kisahlah orang yang berniaga pasar malam ke, orang yang berniaga sebagai business trading ke, main cash everyday, ada cash ataupun apa-apalah jenis perniagaan sekalipun, mesti duit tu dimasukkan melalui current account, account syarikat lah. Contoh hari ni berniaga kan, lepas tu malam nanti dah buat closing, okey, duit tu masukkan dalam bank, sama ada bank in dekat bank lah, supaya biar ada duit tu masuk. Nak keluar balik, so kalau boleh gunakan transaksi online supaya senang you all nak tracking ke mana duit tu dikeluarkan, untuk apa. Nampak tak? So bank nak tengok jumlah yang masuk setiap bulan je. Okey, itu sebab kita kena masuk dengan bank dulu, baru kita boleh withdraw ataupun kita boleh nak buat bayaran ke mana-mana lah. Alright, pastikan setiap nasihat saya juga adalah pastikan setiap kali kita berniaga ataupun kita dapat payment, kita terus masuk kepada current account punya bank in saja, setiap hari, supaya in the end setiap bulan dia akan bagi amount dekat bahagian current account tu, berapa total bulan ni duit masuk dan berapa total juga duit keluar. Itu menyebabkan bank akan menilai yang itulah. Okey, and then jika kita nak buat sebarang bayaran ataupun apa-apa transaksi, gunakan online lah sebaiknya, ataupun guna chat, senang untuk anda tracking ke mana duit anda pergi. Alright. Okey, so macam mana nak kirakan kelayakan loan rumah bagi orang yang berniaga ni? Tadi dah tahu macam mana, apa dokumen yang perlu disediakan, dan yang kedua macam mana bank menilai kewangan kita melalui duit keluar masuk setiap bulan. Okey, yang ketiga macam mana pula kita nak kira kelayakan rumah untuk orang yang berniaga ni, nak beli rumah macam mana? Okey, bank akan mengikut bayaran cukai dan penyata akaun syarikat. Sebab itu penting kena buat tafsiran cukai. Okey, contoh apa yang point dia kat sini adalah bank akan menilai kita punya pendapatan bulanan dan juga kita punya, kalau kita declare cukai lah, kita bayar cukai tu, so tally ke tidak. Kadang-kadang orang yang dia buat magic, ni benda yang buat magic ni, kantoi kat sini lah, kantoi dia bawa masuk duit selama 6 bulan, duit dia ambil duit, tak kisahlah duit simpanan dia ke, dia buat duit keluar masuk selama 6 bulan, and dia tak bayar cukai. So kat situ ada kantoi sikit lah. Tapi kalau betul-betul bisnes dia genuine, dia declare cukai, dia bayar cukai, so dia tak ada masalah dekat situ. Alright, so bank okay, untuk orang yang berniaga ni, dia tak kira macam government loan macam 80%. Orang yang berniaga ni, bank akan ambil kira macam mana tau, 20% daripada jumlah pendapatan setiap bulan. Okey, 20% daripada jumlah pendapatan tu adalah orang kata apa, keuntungan bersih yang owner ataupun pengarah ataupun pengurus syarikat tu dapat, income lah, sebagai income dia. Yang selebihnya adalah sebagai kos operasi, bank akan kira sebagai macam tu. Maknanya 20% daripada income bulanan anda, itu bank akan kira sebagai pendapatan. Okey, pendapatan anda. Alright, so kita pergi kepada seterusnya. Okey, contoh saya nak tunjuk contoh ni. So kita pergi kepada contoh. Saya akan tunjukkan satu contoh macam mana company A lah. Saya senang cerita, saya cakap ni company A ni dia punya pendapatan selama 6 bulan. Okey, contoh macam ni kita buat right. Okey, so ni adalah bulan pertama. Bulan pertama. Dia punya ni bulan kedua, bulan ketiga, 4, 5, 6. Alright. So ini adalah dia punya pendapatan bulan pertama, bulan kedua, bulan 3, 4, 5, 6. Kan macam saya cakap tadi, perlukan 6 bulan penyata account ataupun statement bank selama 6 bulan yang terkini. So kita ambil lah bulan pertama, sales dia dia boleh capai dalam 55,000. 55,000 sale dia. Ni duit masuk lah. Okey, bulan kedua pula dia punya ni adalah 63,000.
Okey, bulan keempat disebabkan PKP, dia tak boleh nak buat sale macam bulan-bulan biasa, menyebabkan sale dia drop. Drop tu kita ambil lah 49,000. Okey. So bulan keempat alhamdulillah selepas PKP tu dah nampak sinar sikit, so naik balik sale dalam 52,000. Okey. So bulan kelima sama juga 58,000. So bulan keenam adalah 60,000 selepas hari raya Aidilfitri. Bayangkan, dah kena lemang, dah kena ketupat, terus bersemangat dia. Alright. So jap saya padam sikit, saya punya kosong ni. Alright. So 60k, 55, 63, 49, 52, 58 dan juga 60,000. Okey, ini adalah bulanan duit masuk setiap bulan. Bulan pertama berapa sampailah bulan 6. Okey, ini dia punya pendapatan kasar dia. Okey, macam mana kita nak tengok macam mana bank nak menilai kita punya pendapatan yang bank nak ambil kira untuk dia nak kira untuk pinjaman tu nanti. Dia takkan kira total semua ni. Macam saya cakap tadi, dia mesti kena tambah ke semua dulu daripada bulan 1 sampai bulan 6 berapa kita akan dapat. Daripada bulan 1 punya sale sampai bulan 6. 55, 63, 49, 52, 58, 60. Cuba anda tambahkan berapa anda dapat. Okey. So okey, saya dah berkirakan dalam 337,000. Okey, 337,000 ini adalah total sale dia selama 6 bulan. Tetapi bank takkan ambil 337,000 ni sebagai income yang perlu diambil kira, tak. Maksud dia dikira tu, maksud saya dia tak merujuk pada 337,000 ni sebagai macam mana dia nak bagi pinjaman tu lah, tak. Okey, sebab apa? Dia kena kira macam saya cakap tadi, dia ada 20% sahaja. 20% sahaja. Okey, sekejap dakwat pun makin habis. Okey, tak apa. So 20% saja. Okey, 20% saja yang dia ambil kira. Contoh 337,000 kali dengan 20%. 337,000 kali dengan 20%. Maknanya 20% daripada 370,000 berapa dapat? Okey, anggaran dia lebih kurang dalam belum lagi. 370,000 ni kita kena dapatkan anggaran dulu. Anggaran pendapatan perniagaan dia kena bahagi dengan 6. So dapatlah lebih kurang dalam berapa? 337,000 bahagi dengan 6 bulan. Nak dapat average dulu. Saya gelojoh sangat tadi, minta maaf. Alright, so 337,000 bahagi dengan 6, kita akan dapat anggaran purata pendapatan perniagaan dia. Berapa? Cuba bahagikan. So kita dapat lebih kurang dalam 56,000. Kita genapkanlah, senang. 56,000. Okey, walaupun dia ada sen-sen kat ni, kita genapkanlah. Alright, 56,000. So kita dah dapat dah purata bulanan income dia. Setiap bulan berapa. Okey, so bila dah dapat purata macam ni, kita nak kena buat macam mana? Kita nak kena kira 20%. Bank akan kira 20% daripada 56,000 ni adalah kita punya kos, kita punya pendapatan lah untuk owner syarikat. Yang selebihnya bank akan kira sebagai kos operasi. So kita kena kira lah 56,000 kali dengan 20%, ataupun 20% kali dengan 56,000 ni. So kita akan dapat berapa? Cuba kira. Okey, 11,000 berapa? 11,200. Bayangkan, 11,200. Yang inilah sebenarnya bank akan tengok kat sini. Ini. Yang inilah bank nak tengok ni. Yang ini dia tak tengok lagi sebab dia tak kira sebagai gaji bersih lagi. So dia dah kali 20%. Yang inilah income kita sebenarnya, yang bank dah tahu. 11,200 rupanya pendapatan owner syarikat ni. Okey, so bila dah tahu ni, sebab apa 20%, kena faham 20% daripada 56,000 ni. Yang selebihnya bank akan kira sebagai kos operasi saja. Alright. So jadi bank akan ambil kira 11,200 ni, tetapi dia akan tengok balik 11,200 ni anda layak ke tidak belum di rumah. Belum lagi. So kita pergi tengok dekat komitmen pula. Bahagian komitmen ni, yang penting bahagian komitmen ni. Okey, saya padam yang ni.
bahagian komitmen dah dapat kita punya gaji bersih kita tadi, tapi tak tolak komitmen lagi, tak dikira sebagai gaji bersih lah. Sebab tu kena tengok komitmen. Alright. So komitmen dia, contoh komitmen dia. Komitmen dia contoh kereta. Kereta, dia pakai kereta apa? Kita ambil lah, dia pakai Honda lah. Dia nama H, Honda 1500 lah dia punya bulanan dia. Okay. So kereta 1500 kita ambil lah, dia ada buat personal loan. Sebab apa? Masa nak kahwin dulu dia buat personal loan. Lepas dah kahwin dia pening kepala lah. Sebab apa? Nak kena bayar hutang tu. So kita ambil lah RM500. So yang ni, kita ambil yang ni, jangan banyak-banyak lagi. So komitmen dia yang ni je, 1500, 500. Sewa rumah tu dia tak kira sebagai komitmen lah, dia sewa kan. Kalau dia hutang dengan makcik dia ke, dengan mak dia ke, itu pun bukan sebagai komitmen. Komitmen ni adalah yang bank negara boleh trace. Contoh macam kredit card, personal loan, PTPTN, kereta, ataupun dia ada buat Ion kredit, dia beli apa, TV dekat Ion, kan. So benda tu akan diambil kira sebagai komitmen yang dia kena bayar. Okey. So kita totalkan berapa, 1500 dengan 500, dapatlah 2000. Ini adalah jumlah komitmen yang dia ada setiap bulan dia kena bayar. So 1200 kena tolak dengan komitmen tadi. 1200 tolak dengan 2000. So dapat berapa? 1200 tolak dengan 2000 lebih kurang dalam 9200. 9200. Okey. So 11200 tolak dengan dia dapat 9200. Okey. Okey, nak paling senang lah. Paling senang, tak payah tolak siap-siap macam ni. Kita terus kira dulu. Okey. Macam ni. Saya ajar benda yang paling senang lah. Selalunya bank dia akan bagi 11,200 ni adalah dia punya income kita lah. Dia dah dapatkan 11,200. Lepas tu bank akan bagi, dia panggil apa, macam kita nak tengok kemampuan kita daripada segi hutang dan juga pendapatan kita berapa. Selalunya bank akan bagi dalam 50%, 60% ataupun 70%. Paling tinggi 70%. Okey, setinggi 70% pun bank ni bergantung pada bank. Dia akan tengok, dia akan nilai kita punya pendapatan kita, dia akan menilai kita punya komitmen kita, dan juga dia akan menilai kita punya laporan sitos sikris tu. Itu yang penting tu. Okey, bila dia menilai benda tu, so benda tu kena tengok juga laporan sitos sikris kita. Bila kita berhutang, mesti sikris report kita tu tak ada masalah lewat bayar. Kalau lewat bayar, masalah. Kalau ada 1, 2, 3 tiba-tiba kan, itu masalah tu. Tapi kalau 0,00000, alhamdulillah, dia punya tu bank akan tentukan berapa, 50% ke 60% daripada gaji pendapatan kita tadi. Okey, contohlah kes ni kita ambil 60%. Okey, bank bagi 60% lah. Lain bank, lain dia punya percentage yang dia nak bagi kat kita tu, 60 ke 50 ke 70 terpulang. Itu bank. So kita ambil lah bank ni, dia bagi 60%. So 11,200 kali dengan 60%, berapa kita dapat? 11,200 kali dengan 60%, kita dapat lebih kurang dalam 6,720. Okey. Ini 60% pula dia akan kira pula. 60% daripada kita punya pendapatan tadi, dapatlah 6,720. So barulah tolak dengan komitmen tadi. Tadi saya terus tolak kan. Ni kita tolak selepas kita dah kali 60%, baru kita tolak dengan 2,000 tadi. So apa yang kita akan dapat kat sini? 6,720 tolak dengan komitmen kita berapa? Kita akan dapat lebih kurang dalam 4720. Okey. Inilah 4,720. Ini adalah kita punya anggaran bulanan rumah yang kita boleh beli. Macam mana kita nak tahu berapa had kelayakan pinjaman? Kita kali dengan 200. So dapatlah berapa? 4,720 kali dengan 200 lebih kurang dalam 944,000.
944,000. Hampir 1 juta kelayakan dia, bayangkan. Ni orang yang berniaga, kan? Susah ke senang? Bagi saya, kalau tahu cara, benda tu senang. Okey, so inilah dia punya kelayakan pinjaman dia, hampir 1 juta. Bayangkan pendapatan dia tadi puluh ribu lah. Dia kena konsisten lah. Yang penting dia kena konsisten income dia. Janganlah bulan ni 50,000, bulan depan tak ada income dah. Nanti dia benar nak rehat kan. Dia dah dapat 50,000, bulan kedua dia nak rehat, dia tak nak buat sale dah. So menyebabkan drop bulan kedua tu. So bulan ketiga dia nak buat balik. So kena konsisten lah. Kalau 50,000, kalau boleh maintain 50,000 ataupun kurang sikit ataupun lebih. Itu cara kita nak dapatkan kelayakan yang strong untuk orang yang berniaga. Okey, so clear, faham? Kalau tak faham boleh rujuk dengan saya balik. So ada bonus, saya nak bagi bonus. Okey, untuk kita macam kita ni kan, macam kita ni kan berniaga, kita kan agent kan, agent yang ada commission pun sama juga. Kita boleh buat macam mana kita orang yang bekerja sendiri, sama. So kita kena lampirkan 6 bulan, dia panggil penyata payment voucher lah, commission kita setiap bulan kan. Nanti kita boleh apply kita dengan admin SV Partner. So dia boleh tolong keluarkan bulanan kita punya commission tu berapa kita dapat. So sama macam saya cakap tadi, 6 dapatkan average, tambah 6 bulan dapatkan bahagi dengan 6. So dapatlah average bulanan tu berapa. So kena apply melalui mana-mana bank, dia akan bagi berapa persennya mengikut kita punya kemampuan untuk kita buat pinjaman untuk kita bayar. Okey, so lain bank lain dia punya ni so sebab tu kita kena apply 2, kalau boleh 3 bank kita kena apply. Jangan satu bank tu kita apply dah reject, kita dah give up. Itu benda yang rugi lah bagi saya, sebab lain orang lain dia punya cara. Okey, alright, itu saja daripada saya, Eddie Nafis. InsyaAllah kita jumpa lagi pada next video ataupun the next class. Okey, Assalamualaikum.